Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Dalam kejadian menyayat hati, seorang warga negara Malaysia tragis kehilangan nyawanya ketika dalam tahanan imigresen Myanmar selepas diselamatkan daripada menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia. Muhammad Izzat Abdul Wahab berusia 28 tahun disahkan meninggal dunia pada 14 Oktober 2023 yang lalu di pusat imigresen Tashile di Myanmar. Mangsa dipercayai diselamatkan oleh Wakil Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa Malaysia MHO Azizul Syafiq di sebuah hotel di Myanmar dengan bantuan rakan senegara di kawasan itu sebelum diserahkan kepada pihak imigresen Myanmar. Isteri mangsa Nurundiana Muhammad Syukri memberitahu keluarganya berita yang menyedihkan itu selepas dia menerima panggilan pada pukul 11 malam 14 Oktober daripada seorang lelaki yang mendakwa mewakili warga NGO yang berpangkalan di Malaysia memaklumkan kematian suaminya. Berita tersebut bukan sahaja mengejutkan ahli keluarga mangsa, bahkan turut menggemparkan seluruh negara. Laporan sebelum ini menunjukkan mangsa telah dijanjikan peluang pekerjaan pada 7 Oktober yang lalu sebelum dilaporkan hilang. Muhammad Izzat merupakan anak bongsu daripada 8 beradik dan meninggalkan seorang balu dan 2 anak lelaki berusia 6 dan 4 tahun. Orang ramai bersimpati dengan nasib yang menimpa mangsa dan dalam masa yang sama turut tertanya-tanya apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa. Berikut adalah kronologi kes ini. Mangsa sebelum ini telah mengenali seorang lelaki di media sosial dan kemudian telah menaja tiket penerbangan dari Kuantan ke Thailand pada 7 Oktober 2023. Mangsa memberitahu isterinya bahawa dia perlu ke Bangkok selama 3 hari untuk mengambil alat ganti kenderaan. Mangsa yang disifatkan oleh isterinya seorang suami yang sangat bertanggungjawab dan sentiasa berusaha mencari rezeki dengan pelbagai cara dipercayai tidak mampu melepaskan tawaran itu untuk menambahkan pendapatan keluarga. Bermacam jenis pekerjaan dilakukan mangsa bagi menampung keluarganya seperti membawa lori, mengambil upah memotong rumput, membuat penghantaran makanan dan membuat perkhidmatan bekam. Mangsa tidak pernah berputus asa dalam mencari duit. Sebelum kejadian juga, mangsa sempat membelikan sebuah kereta untuk dijadikan projek kereta sewa. Pada hari tersebut, mangsa menaiki penerbangan dari Kuantan ke Kuala Lumpur pada jam 10 pagi. Dia telah dibelikan tiket penerbangan kelas perniagaan untuk perjalanan dari Kuantan ke Kuala Lumpur, kemudiannya dari Kuala Lumpur ke Thailand pula kelas ekonomi. Perjalanan ke negara jiran ini tidak dimaklumkan oleh mangsa kepada sesiapa kecuali isterinya. Setibanya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, mangsa telah menghubungi isterinya memaklumkan yang dia telah terlepas penerbangan ke Bangkok. Isterinya meluahkan rasa tidak sedap hati dan meminta mangsa kembali ke Kuantan, tetapi suaminya itu memaklumkan bahawa rakannya telah menaja satu tiket lain bagi kelas ekonomi. Mangsa kemudian tetap meneruskan perjalanan dengan menggunakan tiket yang diganti. Pada pukul 11 malam, mangsa menghantar nota suara kepada isterinya memaklumkan yang dia sudah berada di Bangkok. Selepas itu, mangsa menghubungi isterinya dan memberi jaminan kepada isterinya bahawa dia selamat di sebuah hotel di Bangkok dan memintanya supaya tidak risau selain berjanji akan pulang ke Malaysia dalam tempoh 10 hari. Mangsa sering menghubungi isterinya bagi mengemaskini keadaannya. Namun pada 11 Oktober 2023, isteri mangsa langsung tidak mendengar berita daripada suaminya dan mangsa juga gagal dihubungi. Bimbang dengan keadaan itu, isteri mangsa membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Kuantan pada hari berikutnya 12 Oktober 2023 sebelum menerima berita mengenai kematian Muhammad Izzat yang diketahui 2 hari kemudian. Mangsa dipercayai diculik oleh sindiket pemerdagangan manusia dan dibawa ke Myanmar melalui jalan darat. Setibanya di sebuah hotel di Myanmar, mangsa telah menghubungi sebuah pertubuhan bukan kerajaan untuk menyelamatkan dirinya dari sindiket tersebut. Mangsa dipercayai diselamatkan oleh Wakil Malaysia International Humanitarian Organisation MHO Azizul Syafiq di sebuah hotel di Myanmar dengan bantuan rakyat Malaysia di sana sebelum diserahkan kepada imigresen Myanmar. Mangsa kemudiannya dihantar ke tahanan imigresen bagi tujuan soal siasat dan proses mahkamah dalam tempoh seminggu. Bagaimanapun, mangsa dilaporkan meninggal dunia dalam tempoh 2 hari menjadi tahanan. Menurut laporan perubatan di Myanmar, mangsa disahkan meninggal dunia akibat sakit jantung. Namun keluarga mangsa mendakwa yang mangsa tidak menghidapi sebarang penyakit dan sihat. Pertubuhan Kemanusiaan Malaysia MHO juga mencurigai kematian mangsa yang berada dalam tahanan imigresen di negara itu. Pegawai Perhubungan Awam MHO Daniel Khoo
itu berkata, ia kerana selepas berada di dalam tahanan imigresen, Allahyarham Muhammad Izzat memaklumkan berada dalam keadaan selamat. Mereka menggesa agar siasatan tentang kematian mangsa segera dijalankan. Pada awalnya, ahli keluarga mangsa mengambil keputusan untuk kebumikan jenazah mangsa itu di Yangon, tetapi disebabkan tiada pengesahan rasmi daripada pegawai perubatan dari Myanmar berhubung punca kematian mangsa yang dikatakan akibat sakit jantung, mereka menukar keputusan untuk membawa pulang jenazah ke tanah air. Selain untuk dikebumikan, keluarga mangsa juga mahu mengetahui punca sebenar kematiannya kerana ragu-ragu apabila dikatakan akibat serangan jantung. Kerajaan Pahang telah membantu memberi sumbangan bagi menampung kos membawa pulang jenazah. Bedah siasat dilakukan di sebuah hospital di Yangon sebelum jenazah dibenarkan dibawa pulang ke tanah air pada 26 Oktober 2023. Hasil siasatan mendapati mangsa meninggal dunia di Balai Polis Tai Chilek, bukannya di Pusat Tahanan Imigresen di Myanmar. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia Yangon, Johan Arif Abdul Razak berkata, mangsa yang diselamatkan daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia itu dihantar ke Balai Polis oleh salah seorang wakil pertubuhan kemanusiaan tempatan. Menurutnya, Muhammad Izzat kemudian dibawa ke Hospital Tai Chilek selepas mengalami gejala sesak nafas dengan pengawasan pihak berkuasa dan sukarelawan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Apabila berada dalam keadaan stabil, mangsa memohon untuk kembali ke lokap polis kerana khawatir berkemungkinan konco sindiket mengekorinya ke hospital dan risau dicekup semula. Namun selepas itu, mangsa didapati meninggal dunia di lokap polis akibat sesak nafas ketika di lokap tahanan. Keluarga mangsa sebelum ini mahu bedah siasat kedua dilakukan sebaik jenazah mangsa tiba dari Myanmar kemudian bersetuju untuk tidak melaksanakan bedah siasat kedua itu selepas berpuas hati dengan prosedur dijalankan petugas perubatan di Yangon yang di bawah pemantauan Kedutaan Malaysia di Myanmar. Maklumat awal laporan bedah siasat memaklumkan mangsa telah meninggal dunia akibat sesak nafas. Laporan menunjukkan mangsa telah dijanjikan peluang pekerjaan sebelum dilaporkan hilang oleh isterinya. Insiden dahsyat ini menyerlahkan keperluan mendesak untuk langkah komprehensif bagi memerangi pemerdagangan manusia dan melindungi individu yang terdedah daripada menjadi mangsa jenayah kejam tersebut. Sementara itu, Malaysia dikenal pasti sebagai sumber tempat transit dan destinasi pemerdagangan. Kes Muhammad Izzat menonjolkan betapa teruknya isu ini. Laporan pemerdagangan orang 2021 Jabatan Negara Amerika Syarikat mengkategorikan Malaysia sebagai negara tahap 2, bermakna ia tidak memenuhi sepenuhnya piawaian minimum untuk menghapuskan pemerdagangan manusia tetapi sedang berusaha keras untuk berbuat demikian. Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah untuk menangani isu pemerdagangan manusia termasuk menubuhkan Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran MAPO yang berfungsi untuk menyelaraskan usaha memerangi pemerdagangan manusia dan melindungi mangsa. Walau bagaimanapun, lebih banyak perlu dilakukan untuk mengelakkan individu yang terdedah daripada diperdagangkan dan membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Masyarakat Malaysia bersedih atas kehilangan Muhammad Izzat dan menyeru agar keadilan ditegakkan dalam kes tragis ini. Takziah kepada keluarga mangsa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Izzat. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.